Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan baca tajuk mengenai tanggungjawab suami dalam rumah tangga. Sebelum kita bincang perkara ini, tuan-tuan, macam biasa, saya akan baca lebih kurang 20 minit. Kemudian saya akan buka soalan kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir dan juga kepada sahabat-sahabat kita dalam laman sosial untuk bertanya. Bagi yang nak bertanya terus, boleh WhatsApp atau SMS ke nombor 010-232-6621, 010-232-6621. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita bincang mengenai tajuk iaitu tanggungjawab suami, ada perkara yang ingin ditekankan dalam buku ini, muka surat 192. Siapa yang ada buku Indahnya Hidup Bersyariat boleh buka muka surat 192. Perkara yang mengharamkan nikah. Pertama, haram nikah dengan sebab keturunan, seperti lelaki dengan ibunya atau anak saudara atau perempuan dengan bapanya. Ini memang sampai bila-bila pun tak boleh. Tapi sedar tak sedar, dekat Malaysia ni saja, dekat lebih kurang 100 kes lebih sumbang mahram. Apa punca? Masalah mental, masalah jiwa. Tak lain dan tak bukan, antara daripada 100 lebih yang orang kata, ustaz, 100 lebih daripada 30 juta rakyat Malaysia, sikit lah. Kalau tolak orang bukan Islam yang berlaku pada orang Islam dalam 20 juta, katakan 20 juta orang, daripada 20 juta tu ada 100 lebih, sikit lah. Sepatutnya kosong, sepatutnya. Sebab ni anak kita kot. Yang berlaku sumbang mahram ni anak kita. Macam mana boleh berlaku? Patut kosong dekat negara kita ni. Macam mana boleh ada juga? Bila cek, tengok kes, didapati bapak tu penagih dadah. Satu, tu tak pelik lah. Yang kedua, bapak ketagih ataupun dalam keadaan mabuk. Tu sebabnya Allah haramkan arak ni. Tak boleh nak cakap apa nak. Dua. Nombor tiga, ya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, puncanya kerana bapak ini tidak ada didikan agama yang betul. Apabila mereka ini terlibat dengan masalah-masalah sosial, mungkin antara yang baru-baru ni yang dia sebarkan dalam dalam laman sosial tu, bapa ketagih menonton video lucah, laman web lucah. Jadi bila dia seorang-seorang kat rumah, bini kerja, dia pula kat rumah, kena buang kerja, duduk kat rumah, anak perempuan ada, kat situ dia mula membawa kepada perkara yang haram. Tu sebab Allah suruh jaga mata, Allah suruh jaga jangan minum arak, Allah kata jangan dekati benda-benda yang haram. Tak boleh, tuan-tuan. Ini semua benda yang pelik. Ya, rogol anak saudara. Padahal anak saudara kita tu, dia boleh rogol. La ilaha illallah. Ini tak tahulah nak cakap. Binatang pun tak buat kerja macam ni. Aib. Memang aib. Baru ni saya cerita, tak tahulah saya cerita ke tuan-tuan tak. Saya ada kawan saya, dia ni memang bela kucing. Kucing dia saja ada 5 ke 6 ekor. Setiap ekor kucing itu harga dia RM15,000. Kucing, Allah, cantik. Apa kalau tuan-tuan tengok dalam Google tu, red doll kucing dia. Beli kat China 15,000.
seekor. Beranak je orang ni ambil jual, satu jual orang ni jadilah berapa sekali, dia jual pula dengan harga 15,000 pula. So balik modal lah. Macam bisnes baru ni ikat apa nama, ada sahabat kita juga, orang Islam kita, dia jual merpati. Seekor merpati 15 ke 20 ribu ringgit seekor. Ni merpati pelik lah, dia ada gelang kat kaki dia. Ada kat Bandar Baru Bangi, masuk surat khabar pun dia ni. Orang hebat. Alhamdulillah boleh buat rezeki kot, tak ada masalah. Cuma yang kucing tu, ada seekor tu, sebab dia beli dua orang, seorang beli abang, seorang beli kakak, seorang beli adik perempuan, betina. Datang ke Malaysia, dia ni ambil betina, yang seorang lagi tu ambil jantan, kawan dia juga. Jadi apa berlaku? Bila besar, nak kacukkan dua ekor ni, dia tak boleh kacuk main-main ambil tepi jalan kucing dah. Penyakit terus kucing tu. Dia tak boleh, dia kena satu jenis. Dia tak boleh merge tak boleh. Dia kena kalau red doll, dia macam tu. Lepas tu keturunan kena yang sama. Kalau tak dia akan jadi penyakit. Nak cari kucing macam tu siapa tuan-tuan? Hanya orang level dia je. Level orang lain semua main kucing biasa-biasa je. Paling-paling pun 2-3 ribu. Dia 15,000 punya level yang memang elok punya keturunan. Lah kali apa dia buat? Dia gabungkan kakak dengan adik ni. Duduk jauh-jauh, bila dah umur dekat 8 bulan, dia jumpakan balik. Jadi bersengawan lah 2 ekor tu. Bila bersengawan, keluar anak 3 ekor. Nak jual tak boleh. Sebab apa? Sebab keluar-keluar anak 3 lembik. Lembik ni otak dia lemah, otak kecil. 3 ekor. Pergi hantar ke hospital. Hospital pula bukan hospital biasa. Sekali masuk hospital tu, 3 ekor tu RM4,000. Ini semua mainan orang ada duit tuan-tuan. Cuma saya nak cerita tu, doktor cakap apa ke ni pada pemilik ni. Saya bukan nak cerita kucing tu, tapi nak cerita pemilik ni. Sebelum cerita kucing tu, cerita milik tu apa berlaku tu. Doktor pesan, doktor tanya. Pertama, daripada yang bapak ke yang mak yang lembab macam ni? Oh tak ada, dua-dua laju, dua-dua aktif. Okey, satu selesai. Tu doktor bangkah. Maknanya salah satu daripada seekor tu tidak tafih, tak lembik macam ni. Tengok yang kedua, rupanya ada 20 soalan. Doktor cek. Dia test kucing ni, memang 20 fail. Kucing tu fail, menunjukkan bahawa otak dia kecil. 3 ekor tu. Nanti kan jadi masalah lah. Nak berak dia tak reti, nak pergi berak kat tempat dia, dia jadi macam mana, lembam gitu, tak tahu apa gitu. Dia tak tahu, kadang-kadang kat makanan pun dia berak. Dia jadi lembam gitu. Doktor tanya, sekarang ni mak dengan bapak ni adik-beradik ke? Terus dia jawab, ya adik-beradik. Doktor kata confirm, dia tak boleh adik-beradik. Kahwinkan adik-beradik 2 ekor ni, inilah akibat dia kucing ni. Dia masalah genetik. Kucing pun Allah jadikan tak boleh satu keturunan. Macam mana kau boleh rogol anak? La ilaha illallah. Tu tak berapa nak faham saya tu. Tu yang pertama. Nombor 2, haram nikah dengan sebab saudara susuan. Ini tak boleh juga. Saudara susuan, adik susuan. Saya mak lain, tapi isap susu dengan makcik tu. Makcik tu ada 7 orang anak. 7 tu anak saya. Anak saya, adik-beradik saya. Daripada adik-beradik susuan. Saya tak boleh kahwin dengan budak-budak tu. Sebab apa? Adik-beradik susuan. Berapa kali kenyang? 5 kali kenyang dalam mazhab Syafi'i. So kita pakai mazhab Syafi'i, 5 kali kenyang budak tu. Macam mana cara nak kenyang? Dia minum, kenyang. Dia tidur. Itu tanda kenyang. Dia bangun balik, minum lagi, isap lagi 2 kali. Dia tidur. Lepas tu dia isap lagi sampai kenyang 3 kali. Dia 5 kali kenyang. Yang ketiga, haram nikah dengan sebab berambil-ambilan, seperti lelaki berkahwin dengan ibu mertuanya atau ibu tirinya, atau ibu susuannya. Tu sebabnya tak ada istilah bekas bapak mertua, bekas suami punya mak bapak bekas suami. Tu boleh. Mak bapak bekas suami,
tu kita cakap gitu, sebab bekas mak mertua bapak mertua ni macam kita dah tak ada apa dah dengan dia. Mak bapak mertua ni walaupun dah kita dah berpisah dengan isteri, hidup atau mati, jumpa tepi jalan, bapak mertua tu kena salam. Kalau orang tanya, siapa tu kamu salam tu? Ini mak bapak bekas suami, ataupun mak bapak arwah suami dulu yang pertama. Salam, tetap cium tangan. Boleh peluk, boleh berduduan dalam rumah, tak ada masalah, sebab mereka ini dipanggil haram mu'abbad sampai bila-bila dia tak boleh kahwin. Tu baru ni saya jumpa dekat Damansara seorang tu. Dia dengan menantu ni tutup aurat semua. Dia kata tak boleh ustaz. Bagi saya, anak menantu saya ni dia kira orang luar sebab dia kahwin dengan anak saya. Saya kata, puan ikut mazhab mana ni? Tak, itu saya punya pandangan. Saya rasa tak betul kalau kita duduk dengan serumah dengan menantu saya. Makcik ni dah pening. Orang suruh pergi belajar kat masjid tak nak. Duk belajar kat YouTube tu yang jadi pening kepala tu. Menyusahkan orang pula. Jadi anak pening, anak menantu pening. Dan menantu kata, ustaz macam mana ustaz? Saya kalau balik rumah, katakan dia masalahnya dia duduk serumah dengan bapak dengan mak mertua dia. Dia kerja kat Kuala Lumpur. Bila dia balik, isteri pun kerja. Isteri tak sampai, tak boleh masuk, bapak tak ada. Kan pening tu. Kalau menantu kita dengan mak tiri dia boleh mak tiri. Maknanya dia menantu kita. Yang kedua lah, contoh yang Oh, maknanya Haji kahwin seorang lagi. Anak Haji punya suami. Menantu kita dengan mak macam mana? Dengan mak tiri dia. Mak tiri. Isteri kedua je lah contoh. Ini isteri kedua ni. Mana isteri kedua Haji lah. Contoh senang gitulah. Dia banyak pening-pening dia boleh. Okey, Haji ada anak. Okey, anak Haji kahwin. Okey, lelaki. Menantu lelaki lah. Haji pula kahwin seorang lagi. Betul? Kahwin seorang lagi. So sekarang ni yang menantu ni boleh tak nak salam dengan mak tiri tu? Dia apa kaitan dengan mak tiri tu? Tak ada kaitan. Yang tak boleh anak lelaki tu. Anak lelaki Haji dengan mak tiri tu dia panggil mahram. Maknanya kena tutup aurat. Tutup lah. Maknanya dia tak ada hubungan kat situ. Katakan Haji mati, anak tu tak ada apa dah pun dia boleh lah melintang sana. Kan? Tapi isteri kita anak kita nak kahwin dengan isteri tak? Anak tak boleh. Tapi menantu tu boleh. Menantu tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan dengan kita. Orang Ni orang luar dah dia. Tambah pula dia yang tak boleh ni menantu tu dengan isteri betul tu, yang mak betul kepada isteri tu. Dia jalur dia tu. Yang luar tu datang kemudian. Nampak? Macam saya bapak mertua saya, dia kahwin dua. Isteri pertama mak isteri saya, tu memang aurat. Saya tak ada masalah, mahram saya dengan dia. Tapi dengan isteri kedua tu bukan. Saya tak boleh salam dengan dia, tak boleh berduaan dengan dia. Sebab saya tak ada kaitan dengan dia. Dah. Gitu. Tapi sekarang ni isu dia mak mertua kita. Tak boleh duduk sekali dia kata. Tak boleh, tak boleh tengok aurat saya dia kata. Saya dengan dia tak ada kaitan dia kata. Susah. Ibu susuan pun sama juga, ya, bapak susuan, ya. Tapi kalau anak tiri macam tadi kan, anak tiri betul-betul anak bapak tu ataupun anak perempuan tu. Mak kahwin lain, tu tak boleh. Kahwin je dan berlakunya persetubuhan terus jadi mahram. Tapi kalau berkahwin tak sempat berlaku persetubuhan, tak jadi lagi bapak mertua atau mak mertua. So kata bercerai dulu awal. Contoh mudah gini ya. Minah dengan dolar. Itulah contoh paling mudah pun. Minah dengan dolar, ya, berkahwin, kan? Berkahwin. Contoh minah dengan dolar. Minah dengan dolar ni kahwin. Dolar ni ada anak. Ya, ada anak. Anak ni nama Zamro. Zamro ni dengan Minah rupanya ada cinta.
Cinta apa tak tahu ni, cinta makcik. Dia minat pada Minah ni. Minah ni dapat tahu juga yang dia ni minat kepada Zamrud. Lepas tu Dolah ni tadi kahwin akad nikah ni pagi. Tengok dalam WhatsApp, loh, rupanya Zamrud duk ucap love, lepas tu nangis gitu. Kau apa kaitan dengan si Zamrud? Kami bercinta sebenarnya. Dolah ni tadi bawa akad nikah, tak sempat berlaku persetubuhan, bercerai. Bila bercerai, maka boleh tak si Dolah ni si Zamrud ni nak kahwin dengan Minah? Boleh lah, tak kahwin lagi kan? Tak kahwin lagi. Tak berlaku persetubuhan lagi. Tapi menantu tak. Saya, isteri saya, anak saya perempuan tu, dia kahwin je. Jadi isteri saya dengan menantu yang lelaki tu dah kira tak batal wuduk lah. Faham tak? Itu sebabnya habis dia akad nikah dia terus lelaki pergi salam dengan lelaki, dengan bapa mertua, dengan mak mertua. Betul tak? Sebab apa? Sebab belum sudah jadi mahram. Tapi jarang orang lelaki yang tua ni berkahwin, habis kahwin akad nikah dia terus salam dengan anak-anak. Orang Melayu kalau buat macam tu tak betul tu. Sebab dia bukan mahram lagi. Esok kalau tengok salam tu, tahulah malam tadi dah jalan dah. Anak pun boleh tahu lah. Baik. Apa tanggungjawab suami? Untuk menjamin keharmonian rumah tangga, Islam telah menetapkan tugas dan tanggungjawab suami isteri. Suami sebagai ketua keluarga khususnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan isteri dan anak-anaknya. Antara tanggungjawab suami ialah memberi sara hidup kepada isteri seperti pemberian makanan dan tempat tinggal. Ini tanggungjawab. Sama ada sewa ataupun tidak. Yang penting dia tanggungjawab. Kalau dia nak kahwin tapi dia tak mampu nak sewa rumah, tak boleh lah. Nak bagi makan tak mampu, itu dia tak mampu. Tak boleh kahwin lagi lah. Sebab awak tak mampu untuk menanggung. Sekarang ni ramai orang anak-anak nak kahwin, kita tengok dia orang ni tak ada kerja, kita boleh halang dia untuk berkahwin lagi. Suruh dia cari kerja dulu, biar ada responsibility. Tapi kalau bapak tu kaya, dia boleh tanggung, on je lah. Kalau bapak tu kaya, kalau mak tu kaya, jalankan. Yang penting boleh tanggung makan dan minum, dan juga tempat tinggal. Yang kedua, memberi nafkah batin, termasuk menggauli isteri dengan baik. Nafkah batin pun penting. Kalau mati pucuk tak boleh kahwin. Mati pucuk dah lama mati, nak kahwin lagi tak boleh. Kena pergi berubat dulu. Kesian dekat pasangan. Dia kalau orang perempuan dia kahwin, dia dapat tahu suami dia macam tu, maka dia boleh minta cerai. Kecuali memang ada perjanjian antara mereka. Tak kisah mati pucuk pun tak apa. Yang penting awak adalah suami saya. Ada perjanjian. So tanazalat an haqqiha. Dia terima pun lelaki tu dengan keadaan lelaki tu ada masalah, tak apalah. Jadi dia tak boleh bising-bising. Sebab dia dah tahu benda tu suami tak mampu. Jadi suami kena berubat tu, anak tu kena berubat. Ada baru ni parah lagi. Mak bapak dia datang jumpa saya dekat UKM. Anak dia ni, anak lelaki. Mak bapak ni risau lah, muka dah tua, dah umur 30 lebih, tak kahwin-kahwin lagi. Jadi apa dia buat? Mak bapak carikanlah perempuan. Rupa dah dekat 5-6 orang dia cari, semua anak tamu. Jadi bapak ni risau. Bapak kata, mati pucuk anak aku ni. Tanya dia dalam kereta, kau ni macam mana? Takkan tak nak kahwin ni? Semua perempuan aku bagi kau tak nak. Yang kau sendiri aku tengok tak ada kawan perempuan pula. Kau ni tak nak kahwin ke? Ada masalah? Kalau ada sakit, beritahu kita pergi ubat. Abah pula tahu ada tukang urut bagus semua, baik, dia tarik, insyaAllah sihat. Bapak lain macam pengusi. Kena juga. Nak nombor saya bagi ni kan. Lepas tu tahu tak anak cakap apa? Tak tahulah bah. Saya tak minat perempuan, tapi kau tengok lelaki semangat. Hulah, anak gay rupanya.
Kalau bapak dia terjumpa, macam mana ustaz nak buat ustaz? Kalau mati pucuk boleh ejah lagi, tapi kalau game masak ustaz. Bapak dia terkejut memang, mujur tak kena heart attack. Tapi saya kata tak boleh lah. Walaupun dia kata dia minatkan lelaki, tak boleh. Ni anak sanggup mengaku pada ayah, tapi bapak tak ada nak tampar pukul-pukul. Sebab bapak sporting gila tuan-tuan. Sporting, saya tengok dia pun sporting. Tapi kata tak boleh, Haji kena tegas dengan anak. Tegur dia. Kalau tak, Haji tanggungjawab. Macam mana dia boleh digigit tu? Itulah saya tak tahu. Saya tak pernah ada perasaan macam tu, Ustaz. Tak tahu dia ikut keturunan mana, dia kata. Saya tak tahu lah, kata. Kadang-kadang sebab didikan, kadang-kadang sebab pergaulan. Rupanya dia ni memang lembut. Lembut. Dia lembut. Kemudian memang dia diajar dengan lembut. Anak seorang, tunggal. Apa nak dapat? Lepas tu dia rapat dengan mak pula. Baju semua warna pink, selamat. Memang mak dia yang beli tu semua. Mak dia tak boleh lah. Tu sebab Imam Syafi'i kata, nak elak anak daripada macam tu, ajar dia dengan keras. Keras tu maksudnya ajar memanah, ajar main kuda, ajar taekwondo, belajar silat. Tu bagus tu orang lelaki kan. Kalau orang lebih tak boleh gitu deh. Dia mesti gitu kan. Baru betul. Imam Syafi'i kata kalau kita ajar dia dengan hadiah-hadiah wanita, habis lah. Jadi budak tu dia akan jadi perempuan. Tu masalah lain Tu pun dia kira masalah nafkah batin juga tu. Dia tengok perempuan, dia tak nafsu. Dan kawan-kawan saya hakim berkata ada kes macam tu. Memang isteri minta fasah di mahkamah, dia bagi tahu lah. Ada yang minta fasah, dia tak mau bercerai. Dia tak mau ceraikan, tapi dia nak biar nampak ada isteri. Tapi dia memang tak sentuh perempuan tu. Ada yang minta fasah, ada yang cerai dengan baik. Bila tanya, memang itulah antara benda yang dimaklumkan, suami tak pernah menyentuh dia. Sentuh tak ada nafsu, tapi dia sangat suka kepada orang lelaki. Allah, sekarang zaman tuan-tuan, zaman akhir zaman. Saya pun tak tahu. Macam mana? Ada minat pada lelaki. Cuba tengok imam, ada semangat tak imam? Sir, tengok hilang mood nak makan terus. Yang ketiga, menyara anak-anak. Wajib menyara anak. Tak faham, bila bercerai dia tak mau jaga anak. Tak faham. Baru ni saya jumpa ada makhluk, dia macam mana tu tuan-tuan? Dia anak ramai, dia kahwin cerai. Anak-anak dia tak bagi nafkah. Kau jawab depan Allah Ta'ala. Bahkan anak ni kalau besar, dia boleh minta hak dia. Tu yang ada kes bapak dia kena bayar 1 juta kepada mak dia tu. Anak dia tak diberi nafkah langsung masa dia diceraikan. Masa dicerai, anak tak diberi nafkah. Anak-anak membesar, mak yang tanggung, tak bagi nafkah apa-apa. Bila anak besar, belajar ke UAE, ambil peguam, balik, lepas tu saman bapak dia. Tak menang, anak-anak menang. Bayar saman. Bayar saman, dia kena ganti. Bayarlah dia punya nafkah 1 juta lebih kurang. Tu kalau anak-anak nak buat lah. Orang kata boleh kan anak buat macam tu? Boleh, itu hak anak. I'tiqul ladzi haqqin haqqah. Yang keempat, melindungi isteri dan anak-anak dari segi keselamatan dan kesihatan. Ini penting. Itu sebabnya Nabi haramkan arak judi ni. Sebab apa? Tengok judi, kes judi dia orang sanggup jual anak, sanggup jual isteri, semata-mata nak langsaikan hutang judi dia. Baru ni ada orang Melayu kita, muda lagi, jutawan tuan-tuan. Tapi baru-baru ni jatuh muflis, miskin terus. Kalah judi 2.9 juta. Bisnes dia kelentong habis kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kena dia hutang 300,000, 400,000, 300, semua dia lari, sekali lari. Ya Allah, sedih saya dengar orang Melayu Islam kita hutang judi dekat genting. 2.9 juta tu bukan sikit. Orang Islam muda lagi, sekali lari. Kalau dia kahwin setiap bulan, jual isteri dia. Na'udzubillah. Anak-anak pun tak pelik dia jual. Melindungi maruah keluarga dan harta benda. Nombor 5. Sentiasa membimbing. Yang ke-6, sentiasa membimbing isteri dengan ajaran Islam menuju ke redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nombor 6. So dia akan fikir macam mana nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa isteri datang masjid, belajar. Tahu isteri tak tahu hukum hakam, bawa datang masjid. Suami, isteri pula, dia tahu hukum hakam, dia tak tahu, dia tahu suami dia tak tahu, dia bawa suami dia datang masjid. Itu bagus. Saya jumpa ramai orang, dia bawa suami dia datang, suami tak dia baca Quran, dia datang teman suami dia baca Quran dengan ustaz, akhirnya pandai dia. Alhamdulillah.
Tu penting. Yang ke-8, menjadi penasihat dalam menyelesaikan masalah isteri, anak-anak dan jiran tetangga. Ini orang suami yang baiklah. Dia boleh selesaikan masalah orang. Itu suami yang bagus. Jadi itu sebabnya kalau boleh tuan-tuan perempuan, kita orang lelaki ni tunjuk contoh yang betul. 8 ni kalau kita buat, isteri akan hormat. Betul tak? Oh kak? Ya. Takut dia suami dia ke depan ni. Tanggungjawab isteri. Sekarang ni selalu suami dia akan pertikai tanggungjawab suami isteri kepada dia. Tanggungjawab dia kepada isteri dia jarang cakap. Kalau di mahkamah tu kadang-kadang kawan-kawan saya masuk soal khabar pun, suami marah nak cerai isteri sebab perut isteri buncit. Suami buncit dia tak fikir. Betul je. Haji pun senyum. Tu sebab Nabi SAW perfect. Tubuh Nabi kemas, elok, segak. Sebab Nabi sesuai dengan isteri-isteri Nabi yang cantik. Nampak? Dan Nabi pula, dia tak compare. Oh, kenapalah badan kau macam ni, badan yang itu ni. Itu tak betul. Kita ni pula ada duit sikit oh, isteri aku kat rumah macam Tun Trump. Ni yang ni cantik ni. Dia kita orang lelaki kena ada perut baru nampak kelakian. Banyaklah kau. Sebab kau ada perut kau cakap macam tu. Cuba tak ada perut. Tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan selalu nampak yang lemah itu isteri. Kita orang lelaki tak nampak. Tak betul tu. Nabi tak pernah salahkan orang perempuan. Isteri tak seksi, kita marah. Kita seksi tak? Gelak kuat. Kat rumah tidur pakai baju kain plekat. Dulu, kini dan selamanya. Beli boxer sekali-sekala. Boxer petak-petak, lepas tu ada rompong-rompong sikit kan dengar. Ya, koyak sini. Baru nampak seksi kan. Isteri dia, seksa dia. Baru betul, itu Islam. Nak isteri, orang perempuan kalau tu beli baju tidur, beli itu sebab apa? Nak bagi nampak cantik depan suami. Dah kita orang lelaki. Orang perempuan bulu ketiak cukur tiap-tiap hari. Takut nampak bulu ketiak, malu kat suami. Kita bukan 40 hari yang Nabi suruh, 40 tahun dah bulu ketiak elok berpusing dia tu, tak pernah nak buang. La ilaha illallah. Nabi setiap minggu Jumaat Nabi cukur ketiak dan bulu hari-hari. Cuma untuk orang Islam disunatkan 40 hari maksimum, bukan 40 tahun. Tanggungjawab isteri, ini orang perempuan tak ada masalah dia buat. Menjaga kehormatan diri. Ni terutama bila mereka pergi pejabat, dia pakai pakaian elok, dia pergi tutup aurat, dia jaga hubungan dengan lelaki lain. Itu bagus orang perempuan. Tu buat dia tutup aurat tu, pakai tudung apa semua. Nombor 2, patuh terhadap suruhan suami. Selagi bukan maksiat lah. Mana suami kata jangan keluar, dia tak keluar. Suami kata jangan apa, jangan tu, jangan ni, dia ikut arahan tu. Suami kata pergi, dia pergi. Itu isteri yang baik. Ya. Tapi kalau untuk maksiat tak boleh. Awak jangan baca Quran lah, menyampah saya dengar awak baca Quran. Tak boleh. Itu bercanggah dengan agama Islam. Awak jangan telefon bapa awak. Tak boleh. Sebab apa? Allah suruh buat baik pada mak bapak. Telefon je mak bapak. Tu mak bapak kita kot. Kan? Jangan telefon mak, jangan telefon bapak. Mana boleh? Tu bapak kita, bapa isteri kita. Mereka membesarkan anak-anak dia tu, isteri kita tu lebih awal daripada kamu megang dia. So jangan menghalang dan memutuskan silaturahim. Menumpukan sepenuh kasih sayang kepada suami dan anak-anak. Ini pun penting. Orang perempuan jangan pula kalau dah bisnes ni kan. Ni selalu saya duk perhatilah. Orang perempuan bila dia sampai satu level, cerai. Tapi masih nak naik sama-sama dengan suami. Dia adalah sebab-sebab dia. Kadang-kadang suami tu dia lupa asal usul dia. Ada pula isteri pula yang lupa asal usul dia. Bila dah sibuk, dah duit banyak ni, dia kata saya yang cari duit. Tu tak boleh. Makan minum semua dia sab pada orang lain. Tu tak boleh. Dia kena tumpukan pada suami. Dia bukan penting suami, isteri pangkat besar, gaji besar tak ada masalah. Kawan-kawan saya profesor, suami cikgu ya. Suami grade 48 ya. Isteri jusair.
Tak ada masalah, okey je. Balik rumah, masak. Ni telefon, buat apa ni bro? Tengah masak ni, suami nak makan mi goreng pula. Tengok, Yusabi ada turus 3 pun ada. Maknanya dia orang bila balik rumah, suami adalah ketua walaupun grade rendah. Ada yang grade 41 pun ada. Tapi bawah tu saya jangan jumpa lah. Selalu 41 yang saya jumpa. So tak ada masalah, baguslah isteri macam tu kan. Ada sekali tu ada seorang profesor, dia kena pergi ke, sekali dengan saya masa tu nak pergi conference dekat Yogyakarta. Dia ni masa ni dia Jusabi. Dia patut pergi tau, tapi tak pergi sebab suami dia tak izinkan dia pergi. Suami dia tak berapa sedap hati nak pergi. Dia tak bagi pergi. So dia tak pergi. Dia wakilkan orang lain untuk pergi. Tengok, bila dia taat pada Allah, taat pada suami, tak apalah. Lagipun benda tu tak ada apa pun. Nak pergi tak mau pergi, dia bukan wajib. Lain dia kata, awak kerja kerajaan Jusabi pun awak jangan pergi pejabat, duduk rumah. Kata mana boleh. Kalau macam tu berhenti kerja je lah. Awak tanggung saya semua lah, kan? Menjaga kebersihan rumah tangga dan kesihatan diri dan anak-anak. Ini orang perempuan pun kena tahulah ya. Jaga rumah, bilik, paling penting bilik tidur. Bilik tidur jaga. Ni bilik tidur dengan rumah kucing tak ada beza busuk, berterabur, tak boleh. Tempat tidur jaga. Nabi sangat jaga ketertiban dan juga kebersihan. Rumah tolonglah buat sekadar yang kita mampu. Kalau kita dua-dua kerja, so kalau dua-dua kerja kena pandai-pandai lah. Atau kita basuh rumah, kita sapu rumah, yang tu mop, yang tu sidai baju, tak salah kan. Yang kelima, menjaga amanah dan harta suami. Dia tak boleh bagi barang-barang suami ikut dan gitu. Suami beli kereta satu suami pakai, esok bila petang suami balik, tengok kereta tak ada. Mana pergi kereta tu? Ada, saya bagi jiran pakai. Tak boleh, dia kena minta izin suami dulu. Sentiasa menyimpan rahsia pergaulan suami isteri. Jangan bercerita. Sekarang ni semua dalam Facebook dia cerita ni. Suami aku semalam dahsyat, dia gigit tengkuk aku. Cerita gigit tengkuk. Kawan pun tanya, sakit tak? Sikit je. Apa bercerita benda gitu? Yang suami pula cerita, semalam hebat kata. Tidur bawah katil. Macam mana? Wallahu a'lam. Dia buat cerita macam tu. Orang pun tanya, dia pun cerita jawab. Tak ada kerja semua. Gaduh suami isteri pun cerita dalam Facebook. Tu pun tak betul. Yang ketujuh, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Darurat ni maksudnya rumah terbakar. Keluar kak, bobo bagi. Keluar kak. Tak mau, suami tak izinkan. Tak boleh. Itu darurat, kau kena keluar. Suami pukul. Ni bab suami pukul. Suami pukul kan bawah ni kan ada yang koma kan. Aduh, saya tak boleh terima tu. Macam mana dia pukul sampai koma. Dia pukul budak tu koma. Kalau dah tengok suami dah lain, tuan-tuan, perempuan, buka pintu, cabut. Bagi tahu kat anak-anak. Kalau nampak suami pukul lain macam dah, pukul tu dah nampak macam bukan manusia dah. Tarik tudung apa, telekong lah. Kalau kata tak sempat, kau keluar dulu. Lari, apa yang ada sapu dulu. Jumpa guni, tutup buka. Tutup lari, jumpa pergi pada polis tu. Atau pergi rumah jiran-jiran, tolong. Ni suami pukul, boleh. Jangan tunggu. Sebab kita tak tahu apa yang jadi kat dia. Tambah-tambah yang jenis bela-bela hantu ni. Gitu apa benda pukul bini macam. Mai pukul aku tengok. Tengok macam mana. Kau gegar, memang kau menjerit ni. Pelik-pelik. Dia pukul isteri, pukul anak perempuan, pukul anak-anak. Macam dia tu tak ada kasih sayang. Tak boleh tuan-tuan. Tengok pukul anak. Yang baru ni saya tak boleh terima lah. Dia pukul sampai koma budak tu. Kesian betul. Sampai hari ni koma kan. Yang kata letak baby tepi tu diam budak tu. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sedih. Yang ke-8, yang terakhir, berhias diri hanya untuk tatapan suami saja. Dia tak bolehlah berhias lebih untuk pergi berjambat, bukan main je. Pakai baju yang mahal-mahal. Dekat rumah ala kadar je. Kain batik dulu kini dan selamanya.
Sama tu dengan suami dia. Jadi dia kena elok, jaga kat rumah, jaga penampilan, elok-elok dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang bab poligami pula. Ni poligami ni cerita penting. Bagi tahu kawan-kawan yang nak poligami, mai datang, aku nak bagi cerita kat dia. Baik ni cerita mengenai poligami. Ramai orang nak poligami, tapi dia kena tahu syarat. Syarat dia berat. Tapi kalau mampu, silakan. Kalau tak mampu, KIV. Apa maksud KIV? Niat je dulu. Niat. Kita semua dah niat dah kan? Dapat dah pahala gini. Cukup lah. Dapat niat pun dapat dah, alhamdulillah. Kalau Allah tanya di akhirat, kenapa kau tak kahwin seorang lagi? Tak bantu ke janda-janda, ibu tunggal? Allah, aku niat ya Allah, tapi tak mampu nak buat. Kalau kau buat, bukan aku bantu dia orang, aku azabkan dia orang pula. Jadi tak elok-elok aku masuk syurga, aku pergi neraka ya Allah. Itu. Jadi dia boleh bercakap gitu. Akhirnya baik kita buat apa yang kita mampu. Baik, kita bagi laluan untuk azan, lepas tu saya nak jawab sikit soalan kat sini. La haula wala quwwata.
Assalamualaikum Ustaz. Saya membeli kasut, tapi setelah beli baru tahu material kulit dari kulit babi, sedangkan seller pun tak ada inform tu kulit babi. Bolehkah saya jual balik ke non-muslim kasut tu tanpa ambil apa-apa untung? Setakat ambil modal saya sahaja. Terima kasih. Pertama, sebelum kita jual, kita kena confirmkan dulu, adakah kulit itu betul-betul kulit babi. Kalau confirm itu adalah kulit babi, maka tak salah kita ambil balik duit kita dengan menolaknya kepada orang yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam, mereka tidak, orang kata apa, tidak terikat dengan hukum hakam. Kecuali benda tu mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, arak mendatangkan mudarat. Sebab orang bukan Islam ke, orang Islam ke, kalau dia minum arak, dia akan memudaratkan orang. Mabuk, langgar orang, mati orang, cedera orang. Itu tak boleh. Maka Nabi SAW suruh, arak kalau ada orang hadiah kat kita, maka kita kena tuang subhu alal batha, lemparkan arak itu ke atas tanah, jangan dijual. Sebab apa? Mendatangkan mudarat. Berbeza dengan kulit babi yang kita pakai tadi, dia tak mendatangkan mudarat, cuma kita orang Islam tak boleh pakai. Sebab apa? Ta'abudian. Sebab itu arahan Allah dan Rasul. Maka kita tolak kepada orang bukan Islam tanpa mengambil apa-apa untung. Nak duit kita balik je, boleh. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya dapat bantuan barang dapur terlalu banyak ketika musim banjir. Adakah boleh saya jual barang yang dapat itu? Terima kasih Ustaz. Orang yang ditimpa musibah, dia bukan saja nak barang tu sebahagian, dia nak duit juga untuk keperluan-keperluan yang dia perlu, nak baiki tu, nak baiki ni. Jadi beras dah sampai satu bilik penuh, contoh. Ini bila pemberian tidak standard, dia tak kawal, tu masalah juga. Jadi macam mana nak buat? Dia jual sebahagian. Sebab kalau duduk situ takut rosak, maka dia pun jual untuk dapatkan kos. Dapat duit tu, dia kenalah guna untuk rumah dia, baiki rumah ke, beli peralatan lain, tak salah. Dia jual beras, sebab apa? Sebab dia nak beli minyak. Minyak tak ada, orang bagi beras semua. Nah, minyak tak ada, lauk tak ada, nak makan apa? Dia boleh jual benda tu, tak salah. Tapi bukannya dia buka kedai terus, barang tu buka kedai, dia tak boleh. Dia beli, dia jual tu untuk kegunaan dia dan melengkapkan keperluan dia dalam rumah ketika susah. Assalamualaikum Ustaz, saya ada beli face wash dari Korea dan baru sedar yang dalam ingredient list dia ada letak rice wine. Terus stop guna sebab tahu itu arak. Penggunaan alkohol berbeza dengan guna arak. Guna arak najis, tak boleh, walaupun letak kat muka. Macam kita ambil air kencing, tak kat muka lah, sama sifat dia. Tapi kalau guna alkohol, tak ada masalah. Alkohol bukannya arak, tapi dalam arak ada alkohol. Kena faham ke situ. Jadi nak tentukan hukum dia, tengok keadaan. Sekarang ni pembasuh muka itu daripada wine, tak boleh. Tak boleh ambil. Sebab Allah dah bagi tahu, fa innahu rijsun min amali syaitan. Ia najis, maka jangan diambil. Selamat, lebih selamat kita jangan mengambilnya. Ambil yang guna alkohol, tak apa. Alkohol dibenarkan. Alkohol tu daripada bahan kimia, bukan daripada arak. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum sulam bedak wajah bagi wanita? Elakkan buat masa ni, kerana masih dalam kajian mengenai sulam bedak ni. Sulam bedak ni dia tanam bedak dalam muka, jadi muka tu akan nampak berkilat selama 6 bulan, lepas tu buat lagi. So benda ni kena hold dulu sampai ada fatwa kata harus. Buat masa ni belum ada lagi fatwa kata haram, dan belum lagi ada fatwa kata harus. Cuma elakkan lebih baik, sebab takut nanti benda tu tidak patuh syariah. Pakai bedak biasa je lah, tak payah tanam dalam muka lah. Yang pakai bedak biasa, beli bedak letak kat situ, dah selesai. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya Ustaz, bolehkah kita pakai inai yang celup tu? Kan macam-macam sekarang, sebab bila terkena air dia jadi pudar, maknanya macam kita pakai pewarna. Sah ke wuduk kita Ustaz? Atau sebaiknya pakai inai daun saja? Dia macam ni, inai celup ke inai tak celup ke sama je. Bila kita guna inai,
dan ia daripada sumbernya inai, maka tak ada masalah, dia akan jadi merah. Kemudian cuma yang celup tu dia lain sikit, dia sekejap dia tahan je, lepas tu dia cabut. Yang tak boleh, yang tak boleh adalah ni, cat. Dia menyaluti, kita pun rasa benda tu salut. Dia macam lukis paper, cat, kita tahu dia tutup kulit kita tu. Itu tak dibenarkan. Itu tak sah sembahyang, kena kikis. Tapi kalau macam inai, dia celup macam dawat pen, cocok hitam. Lama-lama dia akan hilang. Tu tak apa, tak ada masalah. Dia serap pada kulit tu, tak ada masalah. So boleh pakai, tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Wanita dalam iddah yang kematian suami, bolehkah wanita ini ke surau untuk bersama-sama solatkan jenazah suaminya? Kerana jenazah dibawa surau untuk dimandikan dan disolatkan, atau hanya perlu duduk di rumah kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Saya berpandangan iddah itu bermula selepas urusan-urusan selesai. Ya, maksudnya selesai mengkebumikan suami. Walaupun ada pandangan kata mati je suami, isteri kena duduk rumah terus. Memang ada pandangan tu. Tapi saya melihat bahawa ada kelonggarannya juga bagi isteri nak menyelesaikan urusan-urusan setelah kematian suami. Bukan senang perempuan bila mati suami banyak benda dia nak kena buat. Dia nak kena fikir. Jadi sekarang ni dia nak, sementara dia nak uruskan ni dia nak pergi ke masjid, teman nak menghantar suami dia untuk kali terakhir. Kemudian ke kubur. Lepas tu cuma di kubur tu dia tidak boleh menjerit-jerit, itu saja. Tak boleh melalak-lalak. Ke bumi suami dia, habis dia balik. Dan masa tu, ketika itu dia dah mula tidak berhias dan sebagainya. Balik ke rumah, maka bermulalah iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu, untuk ke surau, solat jemaah, solat hari raya ke apa, semua tak dibenarkan. Dia hanya boleh keluar untuk urusan-urusan keperluan hidup dia saja. Sebagai contoh, bekerja, nak tampung keluarga, boleh. Keluar pergi klinik, boleh. Keluar pergi ke tempat-tempat yang membeli barang-barang keperluan rumah, itu dibenarkan. Kalau dia terlalu stres duduk kat rumah, dia teringat, dia boleh pergi ke rumah yang menghilangkan dia punya stres. Sebab Islam tidak mahu mendatangkan mudarat kepada perempuan yang stres. Tu jangan kita ingat orang perempuan ni dia semua orang sama, tak. Orang perempuan ada dia duduk rumah tu dia macam boleh gila sebab suami dia sakit, meninggal dunia. Jadi sebab itu kita kena tenangkan orang yang ditimpa musibah ni. Sebab sekarang ni alhamdulillah surau mainkan peranan, masjid mainkan peranan. Bila mati suami, bila mati isteri, surau akan uruskan. Banyak surau urus tu, sebab kena baikkan sebagian surau. Ni surau tak pernah datang. Tak. Aksiden pun AJK pergi tengok. Awak ni duduk mana? Ada atas surau Putra Al-Amin. Oh, iya ke? Bila kau pindah? Dah lama dah, 20 tahun. Dan tak pernah jumpa pun kata. Patut kenal tak? Ni tak kenal langsung tu, sebab kena baik dengan orang surau. Jadi orang surau uruskan banyak benda. Jadi tak ada lah orang pergi tanya tuan rumah, "Kak, sabar kak ya, arwah baik orang ni, malam ni apa menu kita?" Dia tanya isteri arwah, "Apa menu malam ni, tahlil malam ni?" Tak boleh lah. AJK masjid yang buat. AJK masjid mana dia ada duit yang kutipan-kutipan ni kan, duit derma orang tu buat makan sikit. Tu ada pun ke? Ada pulut ke apa? Ada orang derma? Alhamdulillah, murah rezeki orang yang derma tu. Pulut. Tengok ni pulut orang derma. Kalau ada orang meninggal, masjid pula bawa keluar kan. Kadang-kadang ada jemaah jiran-jiran, tolong ni ambil ni RM100, tolong belikan makanan untuk arwah, keluarga arwah buat tahlil, kita makan sikit. Kita pun tengok Allah, mi goreng slow sikit. La ilaha illallah. Tengok ayam goreng, Allah, menjerit buat. Jangan gitu. Kita ni buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuan-tuan sebenarnya sedih sikit hari ni. Tadi lambat sikit pun habis mesyuarat by phone. Kan klisa saya tu kan. Klisa saya tu dah daripada 2005. Berapa lama dah? Ni dah masuk 18 tahun dah tak? 18 tahun. 18 tahun kereta tu dijaga oleh UDA. Pomen ni namanya UDA. UDA dekat Bangi, Bandar Baru Bangi. Semua orang kenal kat situ.
Dia 2 orang je pomen yang lama. Pertama Alung, abang dia. Yang kedua Uda. Last saya servis kereta ni minggu lepas. Dia ambil kereta dekat UKM, dia bawa ke workshop dia baiki balik. Masa dia datang ambil saya tu, bayangkan dah 18 tahun kenal dia. Saya nak bayar, tak nak. Kata ustaz, saya tak mau ambil duit. Kali ni saya tak mau ambil duit. Saya kata jangan macam tu. Bayar ni, bayar. Saya nak bayar sebab servis kot. Dah tukar minyak, tukar tu, tukar. Tak usah. Tolong doakan saya, dia memudahkan segala urusan. Tu je ayat dia. Tuan-tuan, semalam dekat hospital, dia masuk hospital. Balik banyak subuh. Bagus ni dia orang masjid. Dia tutup kedai pukul 6 sebab dia kata dia tak nak lambat pergi masjid maghrib isyak. Dia maghrib isyak kat masjid. Dia tak buka sampai malam. Jumaat tutup sebab nak pergi sembahyang Jumaat. Dia nak suruh semua staff dia pergi sembahyang Jumaat. Tamu ada minyak-minyak dan tamu. Hari Sabtu Ahad kerja. Jadi dia balik sembahyang subuh, dia sakit kepala. Cakap pada isteri dia, urut sikit. Isteri kata pergi mandi lah. Dia pun pergi mandi. Masuk bilik air, dia duduk kat atas tandas tu. Duduk, rebah dalam tandas. Isteri mandikan dia, mandi siap mandi dia, keluar kan, panggil ambulans datang, bawa pergi hospital Sedang. Tu tak sedar, koma. Tadi pukul 4 petang tadi disahkan meninggal dunia. Dia punya kepala dia pecah. Dekat dia punya urat dalam kepala pecah sebab darah tinggi dia lebih daripada 200. Tuan-tuan, mati tu tak tahu tuan-tuan. Saya jumpa dia sihat, nampak. Rupanya 24 tahun dia tak pernah pergi hospital dan klinik. Dia sakit makan Panadol, dia tak pernah cek sebab apa kepala dia sakit. Tu sebab macam kita tuan-tuan, bila sakit pergilah klinik. Sakit kepala lain macam, pergi klinik, cek. Tak apa, doktor akan cek darah tinggi memang. Isteri jangan suruh dia duduk makan Panadol je. Bahkan dekat rumah tu macam Panadol punya kilang pula. Bawa pergi klinik, tengok apa pandangan doktor. Ni sahabat saya ni 24 tahun tak pernah pergi. Doktor kata dia tak tahu yang dia darah tinggi. Jadi maknanya masa dia stres mungkin. Waktu pagi memang darah cepat naik. Itu sebab orang rebah dalam bilik air. Sebab orang nak masuk ambil wuduk, nak semayang, dia rebah masa tu. Orang kena stroke tengah tidur. Orang stroke masa bangun tidur. Tu banyakkan itu. Sebab waktu pagi darah kita naik. Tu sebab Nabi ajar bila kita bangun, duduk seketika, baca doa-doa. Apa yang patut kita tenang. Dia darah rendah, dia turun. Lepas tu turunkan kaki dulu ke bawah. Lepas tu baru bangun sikit. Lepas tu jalan sikit. Bahkan orang lama-lama ajar, dia kata apa? Minum air kosong dulu. Minum, dia turun, lega tu, baru jangan masuk bilik air. Kalau nampak badan kepala macam tu, jangan masuk, duduk dulu. Jadi tuan-tuan, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat kita semua. Dan dia di Bandar Baru Bangi tu sangat baik. Orang surau semua kenal dia, orang masjid pun kenal dia. Sahabat saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan.